Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan buat latihan ulang kaji moral KSSM tingkatan 4 iaitu unit 1 dan juga unit 2. Dalam latihan ulang kaji ini, cikgu akan bincangkan soalan struktur dan juga esei untuk unit 1 dan unit 2. Kita lihat soalan yang pertama untuk unit 1. Soalan struktur. Ada 4 soalan. Soalan pertama, nyatakan maksud norma masyarakat. Di sini 3 markah. Pelajar perlu menyenaraikan 3 maksud untuk norma masyarakat. Kita lihat jawapannya. Yang pertama, peraturan sosial yang dibentuk secara sedar atau tidak sedar. Tentang sesuatu perkara sehingga menjadi kebiasaan. Ini ialah maksud yang pertama. Dapat 1 markah. Kedua, norma masyarakat ni juga bermaksud amalan norma masyarakat yang merangkumi perbuatan yang wajar dilakukan dan patut dihindari. Maknanya perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini dapat lagi 1 markah. Jawapan ketiga, norma masyarakat ni juga bermaksud apa? Tingkah laku yang wajar dan diterima dalam masyarakat. Kat sini dapatlah 3 markah untuk maksud norma masyarakat. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Dia nak contoh norma masyarakat. Nyatakan. Maknanya dia nak senaraikan beberapa contoh norma masyarakat. Ada 3 lah sebab 3 markah. Kita lihat jawapan yang pertama. Antara contoh norma masyarakat, pelajar tahu antara contoh yang amalan yang biasa dilakukan oleh kita yang diterima ialah duduk ketika makan. Yang kedua, beratur ketika menggunakan pengangkutan awam. Dan yang ketiga, mengetuk pintu sebelum masuk. Di sini, contoh lain adalah menghormati orang yang lebih tua. Ada banyak lagi senarai contoh-contoh norma masyarakat yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. So, di sini dapat lagi 3 markah jika betul. Seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Dia nak kepentingan amalan norma masyarakat. Kepentingan ni maknanya kebaikan lah. Apa kebaikan, apa faedah. Apa faedahnya kita amalkan norma masyarakat. Just senaraikan sahaja. Jawapan yang pertama. Sebagai panduan bertingkah laku. Kedua, dapat membentuk masyarakat yang teratur. Dan ketiga, sebagai ukuran bertingkah laku. Ini semua adalah kebaikan atau kepentingan atau faedah amalan norma masyarakat diamalkan. Seterusnya kita lihat soalan nombor 4. Dia nak kesan pengabaian. Pengabaian di sini maknanya jika masyarakat tidak mengamalkan norma-norma dalam kehidupan seharian. Apa kesannya? Di sini kita boleh tuliskan kesan buruk lah. Kesan buruk atau keburukan dia. Kesan yang pertama akan bersikap individualistik. Seseorang individu tu akan jadi lebih pentingkan diri sendiri. Contohnya tadi beratur kan. Beratur di kantin sekolah untuk membeli makanan. Jika individu mengabaikan norma ini, norma tu iaitu beratur tadi tu, di mana pelajar memotong barisan pelajar lain yang beratur. So kat situ nampaklah dia lebih bersikap pentingkan diri sendiri. Kesan kedua kita lihat masyarakat kurang beradab. Nampak di situ tiada adab. Tidak sopan. Dan yang ketiga ialah hubungan sosial akan terjejas. So di sini dapat 3 markah dan ini pun kalau betul dapat 3 markah. Kita lihat pula kepada soalan esei unit 1. Dia ada bagi pernyataan. Perkahwinan campur bermaksud perkahwinan yang melibatkan 2 pihak berbeza agama, bangsa atau kewarganegaraan. Ini dia punya pernyataan. Soalannya, setujukah anda? Kena jawab. Tindakan awak setuju atau tidak setuju. Jelaskan 3 sebab.
Okay, di sini kena bagi 3 sebab dan untuk setiap sebab kena jelaskan. Dan dia nak jawapan anda hendaklah berdasarkan nilai-nilai universal yang telah dipelajari. Okey, di sini maksimum nilai yang boleh ditulis adalah 3 nilai. 3 nilai lah biasanya pelajar. Okey, 3 nilai maksimum boleh disenaraikan untuk isu ini. Okay, kita lihat kepada jawapan. Okey. Tadi dia tanya setuju atau tidak setuju. Okey, untuk jawapan esei tulis dalam bentuk perenggan. Okey, ini adalah senarai poin-poin yang boleh dapat markah. Okay, pertama, setuju. Tulis setuju. 1 markah. Tidak perlu tulis saya bersetuju dengan tak perlu panjang-panjang. Terus kepada apa tindakan awak tadi, setuju atau tidak setuju. Kalau ditanya wajar atau tidak wajar, jawablah wajar. Wajarkah? Kan contoh wajarkah? Apa soalan? Okey, awak boleh jawab wajar atau tidak wajar. Okey, lepas tulis tindakan. Okey, nanti titik, sambunglah ayat dalam bentuk perenggan. Ini cikgu senaraikan dalam bentuk point supaya senang nampak. Okey, kita bagi 3 nilai. Nilai yang berkaitan yang pertama nilai kasih sayang, kedua bertanggungjawab, ketiga rasional. Okey, dapatlah 3 markah untuk nilai. Tambah dengan tindakan tadi setuju, 4 markah. Okey, lagi 6 markah. Kena bagi 3 sebab. Okay, sebab pertama, sebab kedua, sebab ketiga. Dan setiap satu sebab kena huraikan. Okay, dapat 6 lagi markah. Okay, so kita tengok apakah sebab yang pertama. Kenapa bersetuju tadi Okay, iaitu kita bagi tahu kebaikan perkahwinan campur. Okay, yang pertama dapat mengetahui dan mempelajari budaya kaum lain. Okay, 1 markah. Okay, bagilah contoh. Okay, contohnya kaum Cina dengan India. Jika perkahwinan campur antara 2 kaum berbeza ini. Kedua, okay, memupuk perpaduan dan keharmonian kaum. Okay, bagi contoh. Okay, bagaimana perpaduan itu dapat dipupuk? Melalui contohnya suami isteri yang berlainan kaum tadi tu, okay, akan sentiasa bertolak angsuh. Okay, dapat lagi 1 markah. Dan poin ketiga. Okay, poin ketiga, sebab yang ketiga, anak okay, hasil perkahwinan campur tadi dapat mewarisi budaya berlainan keluarga sebelah ibu dan juga ayah. Dan akhir sekali, bagilah huraian. Okay, jika anak tu dapat mewarisi budaya tadi, akan adanya sikap terbuka antara 2 keluarga. Okay, so dekat sini 10 markah. Okay, 10 markah untuk esei. Okay, pelajar, kita pergi kepada unit 2. Okay, untuk unit 2, peribadi mulia hiasan diri. Okay, sama. Kita tengok soalan struktur. Okay, dia nak ciri individu yang berkepribadian mulia. Okay, 3 markah. So, salah satu ciri kita lihat, ikhlas dan jujur dalam tindakan. Okay, sabar dan tenang jika menghadapi kesukaran dalam kehidupan. Berpegang teguh kepada nilai moral. Okay, semua ni ialah ciri-ciri individu yang ada sifat peribadi mulia. Okay, dah ada ciri. Okay, soalan nombor 2 dia tanya contoh. Bagaimana nak mempraktikkan. Mempraktikkan ni maknanya mengamalkan lah dalam kehidupan seharian. Okay, bagaimana cara dia? Apa contoh? Okay, kita boleh tengok dari segi untuk diri sendiri. Bagaimana kita nak praktikkan kepribadian mulia ni. Okay, bagaimana? Iaitu kita jaga batas pergaulan. Okay, dari segi keluarga pula. Okay, sebagai dalam keluarga, contohnya bersederhana. Okay, dalam menyambut hari istimewa anggota keluarga. Maknanya berjimat cermat. Berjimat cermat ni menunjukkan contoh kita amalkan peribadi mulia dalam keluarga. Okay, terutamanya untuk perayaan sambutan, perayaan dan sebagainya. Okay, yang ketiga, rakan sebaya. Okay, sebagai rakan sebaya, kita boleh menegur kesalahan rakan dengan cara yang baik ataupun boleh menyimpan rahsia kawan. Okay, so di sini dapat 3 markah. Untuk soalan nombor 2 pun maksimum 3 markah. Okay, tengok soalan yang ketiga. Okay, apa dia nak kepentingan mempunyai kepribadian mulia? Tadilah macam kebaikan lah. Okay, senaraikan 3. Okay, jika kita ada ciri-ciri peribadi mulia, apa kebaikannya? Apa faedahnya?
Okey, yang pertama, bila kita ada ciri dalaman yang baik atau peribadi mulia, kita akan sentiasa melakukan perkara yang baik, iaitu perkara positif. Dan akan disenangi oleh orang ramai. Orang sekeliling kita akan senang berkomunikasi dengan kita, selesa dengan kita. Dan yang ketiga, menjamin kebahagiaan dalam hidup. Okey, 3 markah. Okey, nombor 4. Okey, perbandingan tingkah laku peribadi mulia dengan yang bukan berkepribadian mulia. Okey, apa contoh tingkah laku? Okey, kena bandingkan. Okey, di sini okey, boleh lihat. Okey, kalau ikutkan dia nak hanya 3 markah. So, pilih 3 sahaja yang perbandingan 3 sahajalah. Okey, boleh ambil nombor 1 mungkin, 2 dan 3. Contohnya, okey, pertama, okey, sanggup menghadapi cabaran dalam hidup. Okey, ini dia punya yang baiklah, peribadi mulia. Yang berlawanan, tulis yang berlawanan ialah mudah putus asa. Okey, dalam mencapai kejayaan. Okey. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Inilah ciri berkepribadian mulia. Dia punya lawan dia ialah bersangka buruk atau khianat. Okey, dan yang ketiga, berjimat cermat dalam perbelanjaan. Okey, lawannya yang bukan kepribadian mulia adalah tamak dan boros. Okey, jawapan lain tambahan ada 3 ni lah. Okey, 3 ni bersama dengan dia punya perbandingan. Okey, pelajar boleh pilih 3 jawapan. Okey, untuk dapatkan 3 markah. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, ini adalah peta pemikiran. Okey, boleh rujuk pada buku teks tingkatan 4, muka surat 27. Okey, cuba pelajar lukiskan peta buih di sini tentang ciri kepribadian mulia yang anda ingin. Dalam diri awak tadi kita dah tahu apa ciri-ciri kan? Katalah awak dah ada ciri itu. Apa lagi ciri lain yang pelajar nak capai? Okey, nak capai apa dia? Okey, pelajar boleh buat dalam bentuk peta buih. Okey, cuba tengok contoh jawapan. Okey, kita tengok contoh jawapan. Yang pertama, tidak cepat putus asa. Kedua, antara ciri lain, okey, kebanyakan pelajar ni ada ciri ni iaitu berpegang teguh pada agama. Okey, ketiga, jujur dalam percakapan dan perbuatan. Okey, yang keempat, sopan dalam pertuturan dan perbuatan. Dan yang kelima, hormat kepada orang yang lebih tua. Okey, jawapan lain boleh ditulis. Okey, apa-apa ciri kepribadian mulia lain yang anda ingini selain daripada jawapan ini boleh diterima. Okey, asalkan semua itu adalah kepribadian yang mulia. Okey, jadi pelajar lengkapkan latihan bincang yang cikgu dah bincang ni. Okey, tanda. Okey, dan boleh hantar dalam Google Classroom. Okey, sehingga bertemu lagi pada kelas yang akan datang. Okey, terima kasih.